Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah yang dibuat secara informal atau santai sahaja bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku dalam penggunaan media sosial pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran tuan-puan pada program kita hari ini. Semoga kita semua akan memperolehi manfaat yang berguna daripada forum ini, insyaAllah. Saya adalah Hakimi bin Azian selaku moderator yang akan conduct untuk forum ini. So, tajuk forum kita berkisah mengenai laman media sosial trend komunikasi masa kini yang lebih memfokuskan kepada kebaikan dan keburukan penggunaan media sosial. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke Perak menaiki kereta, kereta dipandu oleh Pak Uda. Media sosial tajuk bercerita, mari mengupas buruk baiknya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan tiga ahli panel yang tidak asing lagi. Ahli panel yang pertama iaitu Tuan Khairi bin Kasman. Tuan Khairi merupakan seorang tenaga pakar dalam bidang IT di sebuah pusat pengajian swasta di Universiti Kuala Lumpur. Beliau telah berkhidmat lebih kurang 8 tahun di dalam bidang pendidikan. Selamat datang saya ucapkan kepada Tuan Khairi. Ya, terima kasih Tuan Hakimi kerana memberi kesempatan untuk saya menyertai di forum pada kali ini ya. InsyaAllah, terima kasih Tuan Khairi. Dan seterusnya, ahli panel yang kedua, orangnya yang sentiasa nampak muda, orang lama dalam bidang teknologi dan komunikasi, pensyarah veteran yang telah berkhidmat selama 20 tahun di dalam dunia pendidikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Tuan Haji Talhah bin Kamarul Zaman. Terima kasih Tuan Hakimi. Terima kasih Tuan Hakimi sebagai moderator forum ini. Dan terima kasih juga atas jemputan saya dalam forum ini kerana banyak pengalaman yang saya berkongsi dalam forum ini. Okey, terima kasih. InsyaAllah, terima kasih kepada Tuan Haji Talhah. Seterusnya, orangnya segak dan tampan, ahli panel yang terakhir kita, Tuan Afiq bin Alias, yang merupakan seorang YouTubers yang semakin meningkat naik di dalam negara kita. Beliau telah berkecimpung dalam bidang ini selama 5 tahun. Apa khabar Tuan Afiq? Selamat datang kami ucapkan. Baik. Terima kasih kerana menyebut saya. Pandai Tuan Moderator berpantun. Hanya serangkap pantun saja Tuan Afiq. Selamat datang kami ucapkan kepada semua ahli panel serta para hadirin sekalian. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkanlah saya menerang terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita hari ini. Kita membincangkan isu kebaikan dan keburukan dalam media sosial. Hadirnya teknologi pada masa kini memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seharian manusia. Hampir setiap orang yang wujud dalam dunia ini bergantung dengan teknologi informasi. Ini kerana kita banyak bergantung dengan teknologi untuk menjalani aktiviti seharian. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang sangat membantu dalam memenuhi keperluan seharian kita, iaitu media sosial. Media sosial sebagaimana yang kita ketahui telah berkembang pesat sejajar dengan peredaran masa. Berbagai aplikasi telah diwujudkan seperti Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain lagi. Kebiasaannya wajib bagi pengguna untuk memuat turun. Selain tempat untuk usahawan melebarkan sayapnya dalam dunia perniagaan, ia juga digunakan oleh seseorang itu untuk berkongsi gambar, video dan tempat untuk mencurah isi hati serta pendapat para pengguna. Besar kemungkinan media sosial boleh membuatkan seorang melakukan komunikasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi sebagai pembuka forum pada kali ini, saya ingin bertanya kepada Tuan Haji Talhah. Apa itu Facebook, Tuan Haji Talhah? Silakan. Terima kasih Tuan Hakimi. Bagi menjawab soalan Tuan, Facebook ini dilancarkan pada tahun 2004 yang diasaskan oleh Mark Zuckerberg. Facebook sebelum ini digunakan sebagai rangkaian sosial untuk pelajar Universiti Harvard. Dan pada tahun 2012, ia mula berkembang pesat ke serata dunia dengan pertambahan jumlah penggunaan mencapai 1 bilion. Banyak kegunaan Facebook ini, antaranya adalah menghubungkan teman-teman kita. Ia juga boleh untuk digunakan sebagai dalam syarikat swasta, dalam memperkenalkan syarikat dan mempromosikan produk mereka. Untuk individu pula, ia banyak digunakan untuk kongsi video dan gambar sendiri. Itu saja Tuan.
Terima kasih Tuan Haji Talha di atas penerangan itu tadi. Jadi seterusnya saya menuju ke ahli panel seterusnya, iaitu Tuan Afiq. Jadi dekat sini saya ingin bertanya, apa itu Twitter, Tuan Afiq? Silakan Tuan Afiq. Okey, Twitter ni diperkenalkan oleh Jack Dorsey pada tahun 2006. Semasa ia diperkenalkan, orang ramai memanggil dia sebagai SMS untuk internet. Kebiasaannya pembaca dan penghantar mesej memanggil dia sebagai tweet. Sebagai contoh, saya bagilah, kata, Mat, ada perempuan hantar kau tweet ni. Okay, macam mesej kau lah, tapi orang lain boleh baca. Okey, setelah itu Twitter ni diwujudkan hashtag untuk satu perkataan tu, untuk bagi dia trending lah perkataan tu. Selain itu dia ada alias untuk kita, bila kita letak alias kat depan dan letak username dia akan direct terus dekat orang tu hantar mesej. Itu saja perkongsian saya. Terima kasih di atas penerangan itu Tuan Afiq. Jadi kita teruskan dengan ahli panel seterusnya, iaitu Tuan Khairi. Jadi semua orang ingin tahu, selain daripada Twitter, daripada Facebook, kita ada Instagram. Jadi apa itu Instagram? Silakan Tuan Khairi. Okey, terima kasih Tuan Hakimi. Okey, Instagram ataupun singkatannya kita panggil sebagai IG. Ia diwujudkan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger pada tahun 2010. Tetapi pada tahun tersebut hanya pengguna handphone jenama Apple saja yang boleh menggunakan aplikasi tersebut. Tetapi pada tahun 2012 ianya telah diperluaskan kepada pengguna Android. Pada tahun 2015 terdapat kemaskinian yang dilakukan dengan peningkatan menjadi 1080 piksel yang menjadikan sesuatu gambar ataupun video itu lebih jelas. Perkhidmatan ini juga menambahkan ciri pemesejan, kemampuan untuk menyertakan banyak gambar atau video dalam sekali hantar saja, serta cerita sehingga kini penggunaannya melebihi 1 bilion. Dan yang paling penting, pengikut teramai di Instagram adalah pemain pilihan saya, Cristiano Ronaldo. Dan tidak lupa juga gambar yang paling ramai orang like adalah gambar telur yang di-upload oleh akaun World Record 8. Ya, itu saja. Terima kasih Tuan Khairi di atas penerangan itu tadi. Jadi apa yang kita sedia maklum, mungkin Tuan Khairi meminati Cristiano Ronaldo, ahli panel-panel lain mungkin sama juga. Terima kasih Tuan Khairi. Itu adalah segelintir aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat di dunia ini. Jadi saya ingin menambah sedikit berkaitan media sosial ini. Memetik kata pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, walaupun media sosial ini telah menjadi alat yang berkesan untuk berkongsi maklumat, ia juga telah disalahguna oleh sesetengah pihak sebagai alat untuk menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak tepat. Namun terdapat juga kebaikan dan keburukan boleh kita perolehi daripada media sosial ini. Menurut Tuan Haji Talha, bagaimana terjadinya keburukan terhadap media sosial ini? Silakan Tuan Haji Talha. Baiklah Tuan. Terdapat banyak keburukan yang kita boleh lihat di media sosial masa kini. Antaranya adalah media sosial boleh melalaikan dan boleh membuang masa kita yang begitu banyak. Selain itu, penggunaan laman sosial melalui internet ini dapat menyebabkan berlakunya banyak penipuan dan pemalsuan. Hal ini kerana terdapat banyak kes penipuan yang berlaku, terutamanya dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Perkara ini disebabkan oleh mereka yang baru didedahkan dalam laman sosial ini. Menurut berita harian online yang dikarang oleh Nur Hatina Syuib, beliau mengatakan bahawa wanita lebih ramai terdedah dengan kes penipuan ini kerana mereka mudah percaya dengan setiap promosi iklan ketika berurusan membeli belah produk-produk kecantikan dan kesihatan menerusi platform dalam talian. Timbalan Presiden Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia iaitu FOMCA, Muhammad Yusof Abdul Rahman berkata, paling banyak aduan diterima dalam kalangan wanita mengenai equality,
promosi periklanan dan testimoni sesuatu produk kecantikan dan kesihatan. Hal ini menunjukkan kepekaan dalam penggunaan sosial masa kini adalah sangat rendah bagi masyarakat Malaysia ini. Harap ini dapat menerangkan keburukan terhadap media sosial masa kini. Terima kasih Tuan Haji Talha di atas penerangan. Jadi selain daripada penerangan daripada Tuan Haji Talha, mungkin Tuan Afiq sendiri tahu ada keburukan lain yang boleh kita lihat pada waktu ini. Silakan Tuan Afiq. Bagi saya, keburukan yang dapat kita lihat adalah pencerobohan akaun. Pengguna laman sosial dinasihati supaya tidak memasukkan maklumat peribadi seperti nombor akaun bank, nombor telefon, alamat rumah dan hal-hal peribadi yang lain. Sekiranya pencerobohan maklumat berlaku oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, ia boleh mengguna maklumat tersebut untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Seringkali kita mendengar akaun laman sosial milik kerajaan di Malaysia berjaya diceroboh dan ia memberi kesan yang buruk pada negara. Sebagai contoh, saya ambil dari laporan Sinar Harian pada 12 Januari 2021 menyatakan bahawa akaun rasmi Twitter Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC turut diceroboh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, kita sebagai individu pengguna media sosial juga boleh menjadi mangsa pencerobohan akaun milik kita sendiri oleh individu yang tidak bertanggungjawab yang akan menyebabkan akaun kita disalahguna untuk tujuan-tujuan cyber dan lain-lain kesalahan. Okey, terima kasih penerangan daripada Tuan Afiq. Mungkin saya melihat Tuan Khairi ada sedikit informasi ingin ditambah. Silakan Tuan Khairi. Ya, saya ingin menambah sedikit tentang keburukan media sosial ni. Terdapat juga segelintir pengguna media sosial ni yang memuat naik gambar atau video dan mengganggu individu dengan benda-benda yang berbau seksual. Mengikut pensyarah kanan di Jabatan Komunikasi Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi Universiti Utara Malaysia, Dr. Muhammad Hairi Ahmad berkata antara bentuk tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai gangguan seksual dalam talian ialah mengendap, memberi ucapan benci atau lucah, memeras ugut, memberi komen dengan niat untuk menimbulkan kemarahan pengguna lain, mencari dan menyebarkan maklumat sulit untuk memalukan atau menjatuhkan maruah seseorang. Selain itu, terdapat juga tindakan lain, antaranya ugutan rogol, menyebarkan gambar atau video lucah bekas kekasih kerana dendam, menghujani seseorang dengan sejumlah mesej yang besar secara berterusan dan menghantar kandungan berbentuk seksual kepada seseorang yang tidak menginginkannya. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih Tuan Khairi. Terima kasih ke semua ahli panel. Saya bersetuju dengan semua penerangan keburukan dalam media sosial. Jadi, itu keburukan yang kita boleh perolehi daripada media sosial. Terdapat juga kebaikan jika kita menggunakan platform media sosial ini ke arah yang betul. Pada pendapat Tuan Haji Talha, bagaimana kita boleh kaitkan kebaikan media sosial ini? Silakan Tuan Haji Talha. Terima kasih Tuan. Bagi saya, kebaikan yang saya dapat lihat adalah media sosial dijadikan sebagai alat perhubungan. Sebagaimana yang kita lalu ketahui, penggunaan media sosial dapat menambah kenalan yang baru. Di samping itu juga, hubungan yang telah lama terputus dapat dieratkan semula. Contoh yang paling ketara adalah pertemuan semula rakan sekolah ataupun rakan kampung di alam maya. Dan seterusnya dapat mengetahui perkembangan semasa sesama mereka. Media sosial juga dijadikan sebagai alat perhubungan di antara pemimpin dan masyarakat dan juga di antara pelanggan dan pengeluar produk. Kerajaan juga boleh menulis tentang kes-kes ataupun berita terkini mengenai Malaysia bagi membolehkan masyarakat mengambil tahu tentang kejadian yang berlaku di negara kita ini. Ia menggantikan berita di kaca televisyen. Itu pendapat saya, Tuan. Terima kasih Tuan Haji Talha. Penerangan yang cukup jelas apa yang kita faham tentang kebaikan media sosial. Mungkin Tuan Afiq ada sedikit informasi ingin ditambah. Silakan Tuan Afiq. Okey, saya tambah sedikit lah. Okey. Selain itu, pada masa kini saya tengok remaja banyak mencuburi, orang kata banyak menghabiskan masa mereka di media sosial. Saya tengok mereka banyak melalui, mereka mempunyai masa lapang yang begitu banyak.
bagi mereka yang bijak, di samping misi masa lapang yang banyak tu, mereka boleh membuat bisnes atau membuat promosi melalui laman media seperti Facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi yang terbaru iaitu TikTok. Mereka juga dapat menjadikan laman media sosial tersebut sebagai alternatif untuk menambah pendapatan bulanan mereka. Dengan wujudnya platform media sosial ini, remaja maupun orang yang berumur dapat mengenalkan produk mereka ke serata Malaysia tanpa menggunakan modal yang banyak, seperti menyewa kedai, membayar fasilitasi dan lain-lain. Dari situ, kita dapat melahirkan lebih ramai usahawan di media sosial masa kini. Terima kasih Tuan Afiq di atas penerangan itu tadi. Bagaimana pula dengan Tuan Khairi? Adakah kebaikan media sosial ini boleh digunakan pada waktu ini? Ya, terima kasih Tuan Hakimi. Bagi saya pula, kebaikan media sosial pada masa ini adalah dari segi menyebarkan maklumat yang sahih. Sebagai contoh, isu COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini, banyak maklumat yang dikongsi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah melalui laman Facebook dan Twitter mereka. Mereka memberi cara-cara untuk mencegah COVID-19. Selain itu, bagi kes-kes penipuan dan wajah penjenayah dapat disebarkan dalam usaha untuk membanteras jenayah tersebut. Di samping itu, media sosial dapat dijadikan satu tempat untuk perkongsian maklumat. Sebagai contoh, kerajaan dapat berkongsi mengenai perkara yang baru berlaku kepada negara kita sebagai langkah awal untuk mencegah perkara tersebut daripada merebak dengan lebih teruk. Dalam usaha itu, kita dapat menangani perkara itu dengan lebih cepat. Kerana kebanyakan daripada masyarakat Malaysia lebih gemar menghabiskan masa di media sosial, sekaligus perkongsian maklumat tersebut dapat dilakukan dengan cepat. Tetapi maklumat-maklumat tersebut haruslah ditapis terlebih dahulu sebelum dikongsikan kepada masyarakat supaya maklumat tersebut tidak mendatangkan kemudaratan kepada sesiapa pun. Selain itu juga, media sosial dapat dijadikan tempat untuk berkongsi kata-kata semangat dan motivasi. Kemungkinan terdapat sesetengah masyarakat kita yang mengalami tekanan kerja dan sebagainya. Ya, itu sahaja pendapat saya. Terima kasih Tuan Khairi di atas penerangan itu tadi. Cukup jelas cukup jelas untuk para hadirin mengetahui kebaikan dan keburukan dalam platform media sosial ini. Sebelum kita mengakhiri di forum ini, mungkin mana-mana ahli panel yang boleh tampil untuk memberi langkah berjaga-jaga melayari mana aplikasi dalam media sosial ini. Silakan. Baiklah, antara langkah-langkah berjaga-jaga yang saya boleh kongsi adalah berhati-hati dalam memilih dan menerima kenalan yang ditemui dalam rangkaian sosial. Kita juga jangan mudah percaya dengan identiti yang dipaparkan kerana terdapat pelbagai kes identiti palsu melibatkan orang yang baru dikenali. Ini boleh membuka jalan kepada berlakunya pelbagai jenayah seperti kes rogol, rompak dan penipuan. Langkah-langkah lain lagi ialah jangan sesekali kita klik pada pautan atau menerima dan memasang perisian yang diterima daripada orang yang tidak dikenali. Saya berharap langkah ini dapat membantu mereka yang baru didedahkan dengan media sosial. Itu saja. Okey, Tuan Afiq. Okey, saya ingin menambah jugalah sikit. Okey, selain itu kita perlu mengaktifkan fungsi privasi pada akaun rangkaian sosial kita yang digunakan untuk mengawal kumpulan individu tertentu yang dapat melihat maklumat penuh dan gambar-gambar milik pengguna yang boleh dijadikan bahan ugutan. Selain itu juga hati-hati ketika meletakkan mesej dan gambar yang boleh memberikan petunjuk kepada identiti atau lokasi sebenar pengguna. Itu saja. Okey, bagi saya, langkah-langkah yang boleh diambil ialah para pengguna perlu sentiasa lebih peka dan mengambil langkah keselamatan seperti tidak sesekali mendedahkan maklumat peribadi seperti nama penuh, alamat rumah, nombor kad kredit, nombor PIN atau kata laluan pekerjaan, identiti majikan, maklumat kewangan dan sebagainya di mana-mana aplikasi rangkaian sosial. Kerana
Jika perbuatan ini dilakukan, mungkin terdapat sesetengah penjenayah cyber yang menunggu maklumat tersebut dan menggunakannya untuk melakukan jenayah. Ya, itu sahaja daripada saya. Terima kasih ke semua ahli panel kita. Okay, saya bersetuju dengan penerangan Tuan Khairi sebentar tadi. Setiap maklumat yang kita ingin letakkan ke dalam media sosial haruslah ditapis dahulu, kerana ini akan menyebabkan orang yang menerima maklumat itu mendapat satu informasi yang tidak tepat. Jadi secara kesimpulan yang boleh saya rumuskan, media sosial merupakan salah satu tempat di mana kesemua orang di dunia ini berkongsi sesuatu maklumat ataupun berita terkini bersama rakan-rakan. Sejurus dengan itu, mungkin terdapat benda yang boleh kita kongsi dan ada yang kita tak boleh kongsi dalam media sosial ini. Seharusnya sebelum kita memuat naik sesuatu, perlu ditapis terlebih dahulu. Selain pada itu juga, kebaikan dan keburukan datang daripada pengguna itu sendiri. Jika digunakan dengan betul, ia akan mendatangkan keuntungan kepada kita. Tapi jika jatuh atau digunakan oleh orang yang salah, kemungkinan akan menjadikan platform media sosial ini sebagai satu tempat yang boleh mencetuskan jenayah cyber sekaligus merosakkan masyarakat dan bangsa kita. Terima kasih ke semua ahli panel dalam e-forum kerana sudi berkongsi, meluangkan masa dengan kita hari ini dengan tajuk yang diberikan, kebaikan dan keburukan dalam platform media sosial. Saya akhiri dengan serakat pantun, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bersua kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.